Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sekumpulan ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR menggesa kerajaan mempertimbangkan pindaan kepada rang undang-undang yang dicadangkan bagi memisahkan peranan Peguam Negara AG dan pendakwa raya dengan menegaskan bahawa sokongan mereka terhadap rang undang-undang itu bergantung pada perubahan sedemikian. Antara tuntutan yang dikemukakan oleh 10 ahli parlimen itu agar parlimen terlibat dalam pelantikan pendakwa raya dengan berhujah bahawa rang undang-undang itu dalam bentuknya sekarang menumpukan kuasa antara Perdana Menteri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP. Merujuk kepada kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Sivil CSO susulan pembentangan rang undang-undang itu untuk bacaan pertamanya di Dewan Rakyat, ahli parlimen berkenaan menyokong desakan untuk memperkukuhkan lagi semangat pemisahan kuasa dan memperkukuh semak dan imbang dalam pindaan perlembagaan. Pertubuhan-pertubuhan sivil tersebut telah mencadangkan supaya pelantikan pendakwa raya melalui proses berlapis yang telus dan bertanggungjawab dengan melibatkan parlimen sebagai institusi terbesar yang dipilih oleh rakyat. Di dalam proses ini, kata mereka dalam satu kenyataan, kami bertanggungjawab untuk menyampaikan hasrat pengundi-pengundi progresif yang mahukan proses berlapis seperti ini untuk mengelakkan kuasa melantik dan memecat pendakwa raya berpusat di kalangan beberapa orang sahaja. Sokongan kami kepada pindaan perlembagaan ini yang memerlukan undi 2/3 adalah bergantung dan tertakluk kepada keterbukaan kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan-cadangan ini, tambah mereka. Kenyataan itu ditandatangani oleh Rafizi Ramli, Pandan, Wong Chen Subang, Lee Chen Chung, Petaling Jaya, K. Kesavan, Sungai Seafood, On Abu Bakar, Batu Pahat, Rodzia Ismail Ampang, Nik Nazmi Nik Ahmad Setiawangsa, Zahir Hasan Wangsa Maju, Hasan Karim Pasir Gudang, dan Bakhtiar Wancik Balik Pulau. Semalam CSO termasuk Bersih, Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme Pusat SIFO, dan Institusi Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas berpendapat bahawa rang undang-undang itu tidak mewujudkan tahap kebebasan dan keselamatan jawatan yang mencukupi dalam pelantikan pendakwa raya. Menurut rang undang-undang Perlembagaan Pindaan Nombor 2 2026, pendakwa raya akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak mengikut budi bicaranya atas syur SPKP dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Walau bagaimanapun, CSO berkenaan berkata bahawa walaupun Perdana Menteri ini tidak terlibat secara langsung dalam proses tersebut, dia terlibat secara tidak langsung melalui pelantikan pengerusi SPKP yang dilantik atas nasihat Perdana Menteri. Oleh itu, sekumpulan tersebut berhujah bahawa SPKP tidak dapat memenuhi peranan utama parlimen untuk melaksanakan semak dan imbang institusi kerana keanggotaannya terdiri daripada individu yang dilantik ke jawatan rasmi mereka oleh Perdana Menteri. 10 ahli parlimen PKR itu turut merujuk kepada kejadian unik pada masa lalu untuk menggambarkan gesaan mereka agar parlimen terlibat dalam pelantikan pendakwa raya. Contoh yang baik adalah berhubung kritikan memuncak terhadap tingkah laku Peguam Negara yang pada ketika itu memegang kuasa seorang pendakwa raya semasa skandal 1MDB. Sekumpulan ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR menggesa kerajaan mempertimbangkan pindaan kepada rang undang-undang yang dicadangkan bagi memisahkan peranan Peguam Negara AG dan pendakwa raya dengan menegaskan bahawa sokongan mereka terhadap rang undang-undang itu bergantung pada perubahan sedemikian. Antara tuntutan yang dikemukakan oleh 10 ahli parlimen itu agar parlimen terlibat dalam pelantikan pendakwa raya dengan berhujah bahawa rang undang-undang itu dalam bentuknya sekarang
menumpukan kuasa antara Perdana Menteri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP. Merujuk kepada kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Sivil CSO susulan pembentangan rang undang-undang itu untuk bacaan pertamanya di Dewan Rakyat, ahli parlimen berkenaan menyokong desakan untuk memperkukuhkan lagi semangat pemisahan kuasa dan memperkukuh semak dan imbang dalam pindaan perlembagaan. Pertubuhan-pertubuhan sivil tersebut telah mencadangkan supaya pelantikan pendakwa raya melalui proses berlapis yang telus dan bertanggungjawab dengan melibatkan parlimen sebagai institusi terbesar yang dipilih oleh rakyat. Di dalam proses ini, kata mereka dalam satu kenyataan, kami bertanggung jawab untuk menyampaikan hasrat pengundi-pengundi progresif yang mahukan proses berlapis seperti ini untuk mengelakkan kuasa melantik dan memecat pendakwa raya berpusat di kalangan beberapa orang sahaja. Sokongan kami kepada pindaan perlembagaan ini yang memerlukan undi 2/3 adalah bergantung dan tertakluk kepada keterbukaan kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan-cadangan ini, tambah mereka. Kenyataan itu ditandatangani oleh Rafizi Ramli, Pandan, Wong Chen Subang, Lee Chen Chung, Petaling Jaya, K. Kesavan, Sungai Seafood, On Abu Bakar, Batu Pahat, Rodzia Ismail Ampang, Nik Nazmi Nik Ahmad Setiawangsa, Zahir Hasan Wangsa Maju, Hasan Karim Pasir Gudang, dan Bakhtiar Wancik Balik Pulau. Semalam CSO termasuk Bersih, Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme, Pusat SIFO, dan Institusi Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas berpendapat bahawa rang undang-undang itu tidak mewujudkan tahap kebebasan dan keselamatan jawatan yang mencukupi dalam pelantikan pendakwa raya. Menurut rang undang-undang Perlembagaan Pindaan Nombor 2 2026, pendakwa raya akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak mengikut budi bicaranya atas syur SPKP dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Walau bagaimanapun, CSO berkenaan berkata bahawa walaupun Perdana Menteri ini tidak terlibat secara langsung dalam proses tersebut, dia terlibat secara tidak langsung melalui pelantikan pengerusi SPKP yang dilantik atas nasihat Perdana Menteri. Oleh itu, sekumpulan tersebut berhujah bahawa SPKP tidak dapat memenuhi peranan utama parlimen untuk melaksanakan semak dan imbang institusi kerana keanggotaannya terdiri daripada individu yang dilantik ke jawatan rasmi mereka oleh Perdana Menteri. 10 ahli parlimen PKR itu turut merujuk kepada kejadian unik pada masa lalu untuk menggambarkan gesaan mereka agar parlimen terlibat dalam pelantikan pendakwa raya. Contoh yang baik adalah berhubung kritikan memuncak terhadap tingkah laku peguam negara yang pada ketika itu memegang kuasa seorang pendakwa raya semasa skandal 1MDB.